pemimpin perlu pupuk semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Majlis Raja-Raja mengarahkan hasutan perkauman dan agama dihentikan serta-merta. Sebaliknya, semua pemimpin digesa memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat pelbagai latar belakang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir yang juga pengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 bertitah Kerajaan Baharu perlu memainkan peranan dengan memupuk semangat perpaduan. Peluang yang ada perlu dimanfaat sebaik mungkin bagi memacu negara ke tahap lebih baik. Perkara itu boleh direalisasi dengan mendukung dan memperkukuh prinsip rukun negara. Justru baginda mencadangkan lafaz ikrar rukun negara terus dilaksana dari semasa ke semasa dengan diketuai pemimpin yang dilantik dan bukan lagi golongan belia yang bersuara lantang. Tuanku Mukhris bertitah demikian menerusi perutusan pengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 yang berlangsung di Istana Negara. Majlis Raja-Raja turut menggesa sistem pelantikan hakim ditambah baik. Justru keanggotaan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC dicadang diubah. Titah Tuanku Mukhris, Majlis Raja-Raja mencadangkan pelantikan 5 daripada 9 anggota JAC tidak lagi dibuat Perdana Menteri. Sebaliknya, kuasa melantik keanggotaan perlu diberi kepada beberapa institusi lain seperti Majlis Peguam Malaysia, Persatuan Undang-Undang Sabah, Persatuan Peguam Belia Sarawak dan Jawatan Kuasa Pemilih Parlimen. Perubahan membolehkan keanggotaan JAC menjadi lebih seimbang dan tidak membawa kepentingan mana-mana pihak. Ia wajar dilaksana memandangkan Suruhanjaya itu memainkan peranan utama mengemukakan cadangan pelantikan hakim sekaligus memastikan hakim yang dilantik adalah berintegriti dan berkaliber. JAC yang dianggotai 9 ahli terdiri daripada 4 anggota yang sedang memegang jawatan terkanan manakala 5 lagi merupakan lantikan Perdana Menteri. Selepas 6 hari pembentukan kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumpuan rakyat kini terarah kepada senarai Kabinet baharu. Pembentukan Kabinet yang setara melibatkan semua komposisi parti dalam kerajaan menjadi keutamaan bagi memastikan agenda besar rakyat terus disantuni dan direalisasikan. Aisyah Hisham ada laporannya. Tumpuan rakyat Malaysia pada ketika ini terarah kepada pembentukan barisan kabinet di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah kriteria yang bakal menjadi pertimbangan di dalam pemilihan kabinet itu nanti? Dan sejauh manakah ia mampu memenuhi jangkaan dan harapan rakyat Malaysia? Orang ramai yang ditemui meletakkan harapan tinggi barisan kabinet ditunjangi barisan pemimpin berkeupayaan, pakar dan mempunyai nilai profesionalisme dalam menepani cabaran ekonomi yang lebih destruktif. Ini merupakan sesuatu yang baru dan saya percaya kalau semua parti-parti melihat kepada Malaysia, membawa Malaysia kepada suatu arah yang baru, kita boleh sebenarnya bekerjasama. Sebab misi dia untuk apa? Misi dia untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Saya rasa kabinet kena buat kerja, fokus pada keutamaan rakyat lah. Lebih kepada, kita berbalik pada apa yang Perdana Menteri kata, kita nak perbaiki taraf hidup, make sure negara kita berpendapatan tinggi dan sebagainya lah. Kita nak tengok dengan apa yang kata Perdana Menteri kita maklumkan, kemungkinan kabinet itu menjadi kecil. Adakah dengan kabinet yang kecil tu dapat memberikan satu impak yang lebih tinggi lah. Kita harapkan itu yang kita nak sebenarnya. Saya rasa yang perlu bagi kepada sesiapa yang
mempunyai pengalaman dan adakah dia ada kebolehan itu untuk membuat kerja tersebut. If they have the capability, I think it's good to give them the portfolio to do it. It's the best for the Malaysian. Harap dia dapat bagi yang terbaik untuk rakyat kali ini. Yang telus bersih tak ada korupsi apa semua. Penyatuan dan kebersamaan politik ini pasti mempunyai cabaran tersendiri. Justru, ia perlu diperkukuh dalam mendepani dan mengatasi ancaman terhadap legitimasi dan stabiliti kerajaan perpaduan. Aisyah Hisham, RTM. Kepakaran kewibawaan dan mampu menyumbang apa sahaja kelebihan menjadi indikator utama pemilihan ahli jemaah menteri dalam pembentukan kabinet baharu. Penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, ia penting bagi memperkukuh pentadbiran negara. Mesti memastikan bahawa kluster-kluster yang dilabel oleh rakyat itu kluster mahkamah ataupun kluster yang sedang dibicarakan di mahkamah itu kita rehatkan sementara waktu. Dan bagi saya itulah sebenarnya satu reformasi pentadbiran yang kita perlukan dalam konteks kerajaan baru yang kita hendak tubuhkan. Kalau kita teruskan dengan misalnya agenda ataupun praktik politik yang sebelum ini, bagi saya ini akan menyebabkan rakyat akan terus terlekat ataupun terus terfikir dengan pendekatan yang lama, budaya yang lama, dan rakyat melihat sama saja kerajaan yang sebelum ini dengan kerajaan sekarang. Tambahnya, menuju ke arah pentadbiran reformasi islah atau pembaharuan, individu dipilih perlulah berpengalaman ingin membawa perubahan serta berusaha mewujudkan persekitaran politik yang baik. Selain itu, dua komponen utama juga perlu diambil kira, iaitu realiti politik semasa dan bebanan kewangan negara sebelum pelantikan anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan dibuat. Beliau berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia. Semua pihak terutama calon bagi PRU ke-15 Parlimen Padang Serai diharap agar bertanding secara sihat dan berhemah. Ini termasuk tidak meluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti dan mengguris hati mana-mana pihak khususnya institusi diraja. Calon Pakatan Harapan PH bagi PRU ke-15 Parlimen Padang Serai Dr. Muhammad Sofi Razak berpendapat calon-calon bertanding hanya perlu fokus kepada idea dan tawaran masing-masing untuk dipertimbangkan oleh pengundi. Biar maknanya kita sebenarnya ada banyak peluang untuk kita berkempen kan. Jadi bergunalah peluang dan ruang tersebut untuk berkempen sebagai yang secara yang profesional lah, kan. Kita gunakan hujah-hujah kita gunakan tawaran kita kepada pengundi dan rakyat, kan. Dan jangan menggunakan macam tadilah dan sebelum ni menggunakan isu-isu yang melibatkan perkauman, isu-isu yang melibatkan keagamaan, dan juga menyentuh orang kata istana dan sebagainya, kan. Jadi saya harap jangan sama sekali lah diulangi. Mungkin saya harap kalau kita takat ni nak berhenti. Lepas ni kempen secara elok lah, kempen secara berhemah, kan. Beliau mengambil peluang beramah mesra bersama penduduk dan peniaga di Perbatang Tok Dik, Padang Serai. Beberapa isu seperti kenaikan harga barang dan kemudahan infrastruktur antara yang dikemukakan penduduk sepanjang berkempen di kawasan tersebut. Calon Barisan Nasional BN bagi PRU 15 Dewan Undangan Negeri Dun Tioman Datuk Seri Muhammad Johari Hussein berbesar hati merangka gerak kerja berkempen bersama calon Pakatan Harapan PH Muhammad Fazli Muhammad Ramli dalam masa terdekat. Menurut beliau, langkah tersebut sebagai tanda kesepakatan bersama memperkukuh kerajaan perpaduan di negeri Pahang. Mana rakan di sebelah sana, PH berbesar hati jugalah. Dan saya berlapang dada untuk menggerak kerja dalam tugasan berkempen parti kedua-dua ini untuk bersama. Dan mereka sedang merancang dan menyusun jadual. InsyaAllah. Warga emas dan pengundi uzur di Sungai Puteri dan Kampung Bahagia Tioman
Hari mengundi PRU ke-15 Don Tioman dijadual pada 7 Disember ini selepas ditangguhkan berikutan kematian calon PN Mat Yunus Ramli pada 3.30 pagi hari pengundian 19 November lepas. Don Tioman menyaksikan pertandingan antara Datuk Seri Muhammad Johari BN, Muhammad Fazli Muhammad Ramli dari PH, Nur Idayu Hashim PN, Osman Abu Bakar Pejuang dan Sulaiman Bakar Bebas. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan bermula di timur Sabah, pantai timur dan utara Semenanjung mulai esok hingga 5 Disember ini. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, keadaan itu disebabkan oleh angin timuran yang kencang dari barat Lautan Pasifik. Justru Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan waspada melibatkan timur Sabah, pantai timur dan utara Semenanjung dalam tempoh 1 hingga 4 Disember. Pada masa sama, satu sistem cuaca bertekanan rendah dijangka terbentuk di Laut Cina Selatan pada 2 Disember. Sistem itu diramal bergerak ke arah barat berentasi sempadan Malaysia Thailand menuju ke Laut Andaman pada 3 hingga 4 Disember. Kewujudannya boleh meningkatkan intensiti hujan. Selain itu, ombak besar dan angin kencang turut dijangka melanda pesisir pantai serta perairan Kelantan dan Terengganu. Orang awam di kawasan terlibat dinasihatkan untuk lebih peka dan bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Mulai Mac tahun depan, rakyat boleh mendapatkan maklumat berhubung perkhidmatan dan produk halal menerusi aplikasi khas yang dibangunkan Kerajaan Selangor. Aplikasi dikenali sebagai Halal Cell itu memuatkan maklumat lebih 5,000 pemegang sijil halal dan lokasi perniagaan mereka. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, aplikasi Halal Cell itu membantu syarikat premis makanan yang mempunyai persijilan halal bagi mempromosi dan memperkenalkan produk mereka selain pemerkasaan industri halal. Ini adalah sebahagian daripada platform promosi yang boleh membantu kepada perniagaan dan perindustrian mereka. Dan di masa depan sebenarnya kita boleh cantumkan dengan WebPay ataupun cepat dan sebagainya. Jadi menggalakkan transaksi di dalam talian secara langsung atau tidak langsung. Aplikasi Halal Cell itu boleh dimuat turun secara percuma dalam peranti pintar Android dan iOS. Beliau berkata demikian selepas pra-pelancaran Halal Cell di Shah Alam. Jumlah pengguna bas Smart Selangor menunjukkan tren peningkatan tahun ini selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Setakat 30 September lalu, 4.45 juta pengguna menggunakan bas Smart Selangor berbanding 4.31 juta pada tahun lalu. Exco Pengangkutan Awam Eng Zi Han berkata perkhidmatan itu merupakan salah satu inisiatif membantu mengurangkan kos perjalanan pekerja dan rakyat Selangor golongan B40. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga adalah dalam peringkat kajian bagi menggenap pasti inisiatif-inisiatif lain yang boleh diperkenalkan bagi meringankan beban rakyat negeri Selangor dan tenaga kerja negeri Selangor, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Perkara ini memerlukan penelitian dan analisa yang terperinci memandangkan yang melibatkan peruntukan kewangan negeri Selangor. Bila berkata demikian pada sidang Dewan Negeri Selangor di Shah Alam.
Perolehan 2 kapal sokongan pelbagai peranan MRSS yang dijangka diterima pada 2024 perlu disegera bagi memastikan pengoperasian keselamatan serta pertahanan negara berjalan lancar. Panglima Angkatan bersama Lieutenant General Dato' Indra Yazid Arsyad berkata, perolehan itu perlu dipastikan tidak tergendala agar pelaksanaan operasi lebih efektif. Setakat ini, negara hanya mempunyai 2 MRSS iaitu KD Mahawangsa dan KD Sri Indra Sakti. Adalah menjadi lebih afdal dan lebih efektif sekiranya pihak pengurusan dan juga pihak kementerian dapat mengambil pertimbangan untuk memperolehi kapal-kapal yang bersifat ataupun kelas multi-role support ship. Multi-role support ship. Ini adalah sealiran dengan aspirasi TLDM dalam 1525 untuk memperkasakan lagi aset-aset TLDM. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pelepasan Tali Kapal KD Mahawangsa sempena pelayaran ke Lubnan bagi penugasan ulang bekal Malbat 850 di jeti pangkalan TLDM Lumut. Kapal KD Mahawangsa bakal menempuh pelayaran selama 2 bulan dan membawa 203 anak kapal terdiri daripada pegawai, kru dan petugas bantuan sokongan. Mereka dijangka tiba di Pelabuhan Beirut pada 2 Januari tahun hadapan. Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib melancarkan inisiatif jihad pendidikan khusus buat pelajar asnaf dan B40. Pengurusinya Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata ia merupakan usaha untuk membantu mereka meneruskan pelajaran dengan sempurna berikutan kos sara hidup yang kian meningkat. Tapi IPTA memang ada B40, memang ada asnaf. Kita ada senarai. Pelajar-pelajar kita yang menjadi pelajar-pelajar UMP misalnya katakan. Lepas tu UMP akan mohon kepada PPZ, kepada Batu Mal. Pelajar-pelajar wilayah persekutuan, di bawah jagaan kita. Seluruh Malaysia lah. Kita akan tengok keperluan masing-masing. Begitu kita buat. Yang macam UMP, kita dah tulis surat dah. Pasal kita senaraikan pelajar-pelajar daripada wilayah yang tak dapat bantuan lagi, kita nak minta PPZ, Batu Mal Mawib beri duit kepada membantu pelajar-pelajar ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jihad pendidikan di Universiti Malaya. Program secara tidak langsung meningkatkan kesedaran menunaikan zakat dalam kalangan pendidik melalui potongan gaji. Sebanyak RM85,000 hasil sumbangan dana pemegang wakalah dan individu berbentuk wang tunai, pek makanan dan barangan keperluan diserahkan kepada U Malaya Radio dan Food Bank UM. Dengan curan kata sifar kebuluran, program jihad pendidikan akan diperluas ke institusi pengajian tinggi awam lain di wilayah persekutuan. Sementara itu, nasib kanak-kanak yang mengidap penyakit kronik seperti kanser akan terus terbela melalui program Ihsan Kasih oleh Pertubuhan Kasih Kai Rosma. Peruntukan RM300,000 diluluskan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi menyokong usaha murni tersebut. Pengurusinya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata bantuan itu bagi meringankan beban kewangan keluarga asnaf yang diuji dengan anak-anak mempunyai penyakit kronik. Bantuan tersebut meliputi kos perbelanjaan khas bulanan, kos pengangkutan dan kos pembedahan. Pada tahun ini, RM64,756,350 disalurkan Mawib untuk membiayai program kebajikan dan dakwah yang dilaksana oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pelas Berhad akan memberi lebih fokus kepada usaha mengurangkan jumlah kemalangan maut melibatkan kenderaan berat dan motosikal. Ketua Berasinya Dato' Zakaria Ahmad Zabidi berkata, inisiatif tersebut akan dilaksanakan secara strategik bersama Jabatan Pengangkutan Jalan dan JPJ. Pelaksanaannya selaras dengan hasrat kerajaan untuk meminimumkan kadar kemalangan kepada 50% menjelang 2030.
Mengikut statistik, terdapat peningkatan 2% jumlah kemalangan maut yang disebabkan oleh kenderaan berat pada tahun ini. Salah satu inisiatif yang saya rasa tahun depan insya-Allah kita boleh laksanakan ialah dengan mengadakan kita panggil Way Emotion. Way Emotion adalah satu sistem di mana kenderaan berat yang melalui lebuh raya Perlas kita akan detect dan kita akan capture the weight as well as the image of the vehicle yang melalui lebuh raya Perlas. Jadi tahun depan kita akan lancarkan insya-Allah. Beliau berkata demikian pada latihan simulasi kecemasan Plus Berhad di laluan 267.8 arah selatan, Lebuh Raya Utara Selatan membabitkan anggota pelbagai agensi. Polis merampas 1,198 unit mercun dan bunga api pelbagai jenis dianggarkan bernilai RM40,000. Rampasan dibuat di sebuah kediaman di Taman Mutiara, Pontian, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Syafiee Tayyib memaklumkan serbuan dijalankan selepas polis memperoleh maklumat berkenaan aktiviti penjualan mercun secara dalam talian menerusi platform media sosial Facebook. Turut ditahan seorang suspek wanita berumur 34 tahun disyaki menjalankan aktiviti tersebut sejak awal bulan ini menyiasatkan pelanggan di kawasan Pontian. Pemeriksaan mendapati wanita tersebut gagal mengemukakan permit menjual mercun atau bunga api yang sah. Suspek dijamin polis atas faktor perlu menjaga 2 anak kecil menjual mercun sebagai pendapatan sampingan serta memberi kerjasama kepada pihak polis untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahala Tupan 1957. Lapan lelaki berumur 32 hingga 44 tahun ditahan kerana dipercayai memiliki dan mengedar pelbagai jenis dadah seberat hampir 160 gram. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Muhammad Syafiee Tayyib memaklumkan serbuan dibuat menerusi operasi khas pada 27 November hingga semalam melibatkan kawasan Benut, Pekan Nanas, Permas dan Kukup. Serbuan pada 27 November menahan seorang lelaki di Permas dan merampas 37,18 gram dadah dipercayai jenis heroin. Manakala pada 28 November di Benut, 6 lelaki ditahan beserta 7,28 gram heroin dan 0,86 gram syabu dirampas. Pada operasi petang semalam di Pekan Nanas pula, seorang lelaki ditahan dan 113,75 gram dadah jenis heroin dirampas selain barang kemas bernilai RM10,500 dan wang tunai RM280 turut disita. Saringan urin mendapati 5 daripada suspek positif dadah jenis morfin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 39A-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kita beralih ke berita sukan. Skuad Harimau Melaya perlu mencipta kemenangan dalam 2 aksi persahabatan dengan Kemboja dan Maldives seandainya mahu mendapatkan momentum positif sehingga ke Piala Persekutuan Bersepak ASEAN AFF 2022 Disember ini. Perkara itu diakui salah seorang Kapten Harimau Melaya, Muhammad Faisal Halim. Bagaimanapun, Faisal berkata semua pemain yang dipanggil ke latihan pusat skuad kebangsaan harus mendapatkan keserasian di atas padang terlebih dahulu jika mahu momentum itu berterusan. Saya dapat lihat semua pemain bersemangat, semua mengambil tanggungjawab berjuang di atas satu nama Malaysia yang besar. Bagi saya, semua pemain perlu bersedia dan beri komitmen yang terbaik. Apa tak guna kalau kita datang sini sekadar untuk menghabiskan masa kita. Pada saya ketepikan cuti saya dengan family dan saya datang sini untuk membantu Malaysia sebaik yang mungkin. Faisal ditemui ketika menjalani latihan pusat di Wisma FAM. Tambahnya lagi, tanggungjawab sebagai kapten bersama 3 lagi pemain iaitu Brandon Gunn, Dion Coles dan Safawi Rashid terus harus diguna sebaik mungkin untuk membimbing pemain-pemain baharu.
Skuad bimbingan Kim Panggon bakal memulakan aksi menentang Kemboja di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 9 Disember ini dan berdepan Maldives 5 hari selepas itu. Sepak mula saingan Piala AFF bermula pada 20 Disember hingga 16 Januari tahun depan. Rugby Piala Agong 2022, pasukan Terengganu bakal mempertahankan gelaran juara selepas mara ke final dengan menewaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM 24 berbalas 22. Pada aksi di Pangkalan Udara Subang, Selangor itu, Terengganu bagaimanapun ketinggalan 10-12 di babak pertama. Namun percaturan jurulatih Terengganu, Nik Safa Nik Ismadi di babak kedua nyata membuahkan hasil untuk juara bertahan itu menang 24-22. Kalau kita tengok pada pentas final, boleh dikatakan game yang amat ketat, yang amat tight, yang mana kita boleh tahu Putrajaya mempunyai advantage majoriti pemain-pemain yang mewakili negara, dan juga daripada Terengganu pun lebih kurang sama. Tapi apa yang saya boleh nyatakan ialah perlawanan final kali ini akan agak sengit, dan suka untuk kita ramalkan sama ada siapa yang akan menang final nanti. Hasil kemenangan itu, Terengganu bakal berdepan Putrajaya di final. Sementara itu, Putrajaya mara ke final selepas menyingkirkan PDRM dengan keputusan 29-24. Skuad kendalian bekas jurulatih kebangsaan Brad Mika itu bermula baik dengan meninggalkan PDRM 22-3 di babak pertama. Namun, pertukaran pemain selepas rehat berjaya menyaksikan permainan PDRM tampil lebih baik. Meskipun berjaya mencipta jaringan menerusi pemain import Fiji Tevita Machu Madrai, Putrajaya berjaya menyekat kebangkitan berkenaan dengan try dan conversion menerusi Muhammad Fairuz. Di final nanti, Putrajaya akan membuat perhitungan dengan juara bertahan Terengganu. Sebanyak 16 pasukan bakal berentap sesama sendiri bagi merebut trofi kejohanan bola keranjang Piala Agong 2022 yang akan berlangsung di Stadium Maba bulan depan. Timbalan Setiausaha Agung Persatuan Bola Keranjang Malaysia Maba, Sim Sin Heng berkata ketika ini 10 pasukan lelaki dan 6 pasukan wanita telah mengesahkan penyertaan. Beliau turut menjelaskan beberapa perbaharuan akan dilakukan dalam saingan musim ini berikutan sambutan hangat peminat sukan itu. Datuk Seri Lee Tian Hock, our president, he knows this stadium is not big enough. So now he's planning to build a bigger stadium so that the fans that want to come and watch the game, they can come in. Beliau menyatakan perkara itu ketika sidang media kejohanan siang tadi. Tambah beliau sebanyak RM90,000 diperuntukkan bagi hadiah temasya itu. Selain itu, jualan tiket perlawanan dibuat melalui dalam talian dan juga boleh didapati di kaunter tiket Stadium Maba. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan selamat malam.